Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan selamat datang ke Sembang-Sembang ASNB pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya Abdul Aziz bin Abdul Manaf selaku moderator anda pada pagi ini. Sebelum bermula, saya akan maklumkan sedikit berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertama, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hantarkan soalan tuan-tuan dan puan-puan ke ruangan chat yang telah kita sediakan. Soalan terpilih akan kita ajukan kepada panelis pada akhir sesi nanti. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan maklum balas serta maklumat yang dipaparkan melalui QR code dan link yang akan kita berikan pada akhir sesi nanti. Okey, topik pada pagi ini iaitu tuan-tuan dan puan-puan, satu topik yang amat menarik yang ada kena mengena dengan kehidupan harian kita yang kita lalui hari-hari, iaitu topik yang berkaitan dengan perancangan keuangan atau lebih spesifik dia ialah labur awal elak krisis keuangan. Maknanya kita tengok kat sini tuan-tuan, memang topik yang menarik. Okey, bersama dengan kita pada pagi ini adalah Puan Siti Norilah Samsul Bahari, Naib Presiden Jabatan Unit Holder Communication and Financial Education, Amanah Saham Nasional Berhad Kuala Lumpur. Apa khabar Puan Nori? Alhamdulillah, khabar baik Aziz. Ya, Puan Nori pagi sihat semua. ya? Alhamdulillah. Nampaknya ceria nampaknya ya. InsyaAllah. Kita satu topik hari ni ya Puan Nori ya. Sebelum tu boleh Puan Nori terangkan sedikit berkenaan diri Puan Nori, pengalaman apa semua. Okey, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Terima kasih bersama kami di Sembang-Sembang ASNB. Pada pagi ini saya nak sedikit sebanyaklah saya nak share latar belakang saya sedikit dan kenapa saya sangat macam sembang-sembang ni atau bercakap pasal kewangan sangat dekat di hati saya ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dari dulu kita tak pernah dengar pasal perancangan kewangan. So saya pun dulu masa mula-mula bekerja tidak tahu pun apa itu perancangan kewangan. Kita pergi kerja, balik kerja, dapat gaji, belanja dan sebagainya. Dulu saya bekerja di bank dan saya bekerja di pada mulanya kerja di, kalau yang dah sewaktu-waktu dengan saya kenal lah ya, Kuangi Bank, bank pertama bank yang bank lokal Malaysia, iaitu Kuangi Bank, dan lepas tu dia merge jadi RHB Bank dan saya bekerja di situ menyelia produk-produk ASNB di RHB Bank dan kemudian saya beralih ke CIMB sebelum mula bekerja di PNB. Kenapa saya berminat sangat? Alhamdulillah saya ditawarkan untuk bekerja di PNB dan memanglah itu harapan saya kerana semasa saya bekerja di bank saya menjaga ya produk-produk ASB di bank di dua-dua buah bank dan saya rasa produk unit amanah yang ada di ASNB di PNB ini, kalau kita subscribe, kalau kita praktiskan, kita menabung dari awal, saya percaya bahawa seseorang itu boleh mengumpul ya kekayaan mereka. Sekurang-kurangnya kalau kita kata sejuta atau 500,000, orang rasa tak mungkin. Tetapi sebenarnya ia sangat orang kata possible. Dia sangat possible tapi dengan penuh dedikasi dan dedication. That's why saya selalu kata macam bila saya kerja PNB, I want to make everybody a millionaire. Okey, alright. Terima kasih Puan Nori. Ya, nampaknya ya Puan Nori perkenalkan diri dengan orang kata lebih panjang, lebih dalam. Maknanya Puan Nori seorang yang orang kata berpengalaman. Tapi memang betul tuan-tuan dan puan-puan
Saya dah bekerja dengan Puan Nuri ni lama. Memang seorang yang orang kata apa-apa saja ASB. Apa-apa sahaja ASB. Betul Puan Nuri Saya tanya dah menabung ke belum? Apa Dah je dah tambah ke menabung. belum? Sampai kadang-kadang yang maintenance tukar lampu tu pun cuba-cuba mengelak. Puan Nuri. Okey Puan Nuri. Alright, sebelum kita pergi lebih dalam Puan Nuri kita sekarang ni kalau kita pergi di media sosial lah, FB lah, IG, semua ataupun kadang-kadang kita pergi laman web Bank Negara pun Puan Nuri semua bercerita sekarang ni tentang perancangan keuangan. Di mana-mana merata-rata cerita pasal perancangan keuangan. Okey, sekarang kita tengok boleh Puan Nuri terangkan apakah dia tu perancangan keuangan dengan lebih detail lagi sikit Puan Nuri. Silakan. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan sejak kebelakangan ni macam Aziz cakap, kita nampak banyak sangat seminar di laman di social media ataupun online seminar banyak mengenai perancangan keuangan. Untuk pengetahuan semua, PNB berada di dalam kumpulan Financial Education Network yang ditubuhkan oleh Bank Negara dan Security Commission. Kumpulan ini kita ialah satu task force di mana kita nak meningkatkan pengetahuan keuangan di kalangan rakyat Malaysia, kerana survey yang dibuat oleh ada international body, Malaysia antara negara yang kurang berpengetahuan mengenai perancangan keuangan. Sebab itu bila sekarang ni bila kita belum boleh Google kita dengar, bila kita di dalam sesuatu krisis, tak kiralah krisis apa pun, sama ada kita di bencana alam macam apa-apa pun krisis kita ada. Sekarang ni kita berada dalam krisis pandemik COVID, katakan banyak benda yang kita dah nampak, kita mengalami sendiri, dan kita bincang juga bila ada sesuatu krisis, ia akan juga mendatangkan krisis keuangan. So sebab itulah kalau kita ada sedikit sebanyak pengetahuan mengenai perancangan keuangan dari dulu, tapi tidak terlambat, kita mula dari hari ini, kita boleh menangani krisis sekiranya kita ada perancangan keuangan. Maknanya kita telah sediakan tabung kecemasan, kita ada simpanan, bukan macam kita kita bekerja, bergaji dulu, tapi cuba kita fikir balik berapa banyak simpanan, berapa banyak gaji kita tak terima berbelas tahun, berpuluh tahun, dan berapa banyak kita ada menyimpan dalam bentuk kecemasan. So sebab itulah perancangan keuangan ni dia sangat penting. Dia tidak kira bila, dia tidak kira gaji banyak mana, sikit mana, banyak mana, dia tak kira. Tetapi setiap bulan atau setiap kali kita mendapat pendapatan, tak kira dari perniagaan atau bergaji, kita mestilah merancang, kita mestilah menyimpan, dan kita kena buat bajet, Aziz. Bukan selagi kita tengok ada duit dalam ATM tu, dalam bank, kita cucuk, kita ada saja kita beli macam impulse buying. Itu tidak merancang, itu dia panggil impulse ataupun ad hoc belanja. So itu sangat bahaya, sangat bahaya. So kita bila kita dapat duit, kita kena tahu, kena fikir bagaimana kita nak menggunakan duit yang kita dapat ni. Itulah mengenai perancangan keuangan, supaya apa-apa berlaku kita bersedia, dan kita tidak perlu orang kata saya tak tahu kalau orang tahu mencekau sana cekau sini cari duit untuk memenuhi kehendak semasa. So saya selalu dengar, mana nak cekau duit ni? Kita ada masa kita nak hantar anak sekolah, kita nak hantar anak universiti, nak masuk universiti, nak ada deposit, nak bayar tu, nak beli ni. Saya pernah dengar masa saya kecil-kecil, mana nak cekau duit ni? Betul tak? Pernah dengar tak dia orang kata mana nak cekau duit ni? Itu so yang maknanya kita tidak merancang. Kita tidak merancang anak kita nak pergi sekolah, nak pergi universiti, perlukan duit. So saya ingat lagi lah masa kecil-kecil dulu saya selalu dengar, mana nak cekau duit, nak repair kereta, mana nak cekau duit. Macam tu. Kalau
tak tahulah, mungkin para penonton kalau pernah dengar tak? Siapa pernah dengar, cuba chat. Pernah dengar cekau tu? Macam tu. Ada. Itulah Itu pentingnya. orang Melaka pun Nuri. Oh, Melaka lah. Saya Orang ada Melaka, jugalah. cekau betul. Yes. So saya memang ada ke sikit lah. So, saya belajar dari mak saya lah. Cekau. So itulah pentingnya perancangan kewangan ya. Okey, Puan Nuri Okey, terima kasih Puan Nuri. Tuan-tuan dan puan, seperti yang Puan Nuri kata itu, kita kena sediakan payung sebelum hujan. Sebab dalam keadaan yang itu kita tak tahu kecemasan apa semua kan. Sebab itulah perancangan tu perlu. Sekiranya ada perancangan, kita tidaklah panik apabila sesuatu kejadian contohlah rumah rosak ke apa, kereta rosak ke apa, Puan Nuri Okey, Puan Nuri, kita pergi soalan yang seterusnya, Puan Nuri sebab baru ni saya ada terbaca dah daripada hasil kajian yang dibuat oleh Ringgit Plus, lepas tu ada Bank Negara. Dalam hasil kajian tu, ada dia menyebut, dia kata sebilangan besar rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan kecemasan dan tidak bersedia untuk bersara. Lepas tu yang kedua, 50% daripada rakyat Malaysia memilih untuk mengeluarkan KWSP kerana simpanan tidak mencukupi untuk meneruskan kelangsungan hidup selepas dia pencen, Puan Nuri Yang ketiga, lepas tu majoriti rakyat Malaysia menghadapi masalah kewangan dan tidak mempunyai pengetahuan untuk menangani masalah tersebut. Okey, berdasarkan kepada statistik yang saya baca itulah mungkin Puan Nuri boleh bagi sedikit gambaran sebenar tentang literasi keuangan atau celik keuangan di kalangan rakyat Malaysia pada masa ini, Puan. Silakan Puan. Saya bila saya melibatkan diri dengan agensi keuangan, memang betul Aziz, statistik banyak menunjukkan kelemahan keuangan kita di Malaysia ni, individu lah, kebanyakan individu di Malaysia, kerana dia ada yang ada pengetahuan tapi tidak mempraktikkannya. Ada yang tak tahu apa-apa pun, kita hidup secara apa yang kita lalui sebelum ni. Okay, so banyak sangat statistik kita dengar bahawa macam bab perbelanjaan kebanyakan dia kita tak dapat mengawal keuangan kita. Maksud saya salah satunya kita tak dapat nak kawal. Macam semalam 99 Shopee katakan ada 99 sale to sale ni, ya Allah, sampai lemas saya tengok kan, asyik keluar ad. Kita nak baca berita online, dia keluar ad 99 lah, Lazada, Shopee. So kita tidak ini akan dia akan lure kita, dia akan tarik perhatian kita dan kita murahlah benda ni, kita pun sebab murah kita beli. Padahal sebelum murah tu kita tak terfikir pun kita nak beli periuk apa, saya nampak dari sinilah apalah kan. So kita tak boleh nak kawal. Ada nampak je sale kita nak beli. So kebanyakan daripada kita bab perbelanjaan tu kita tak boleh kawal, dan statistik tu hampir 50% juga ya Aziz, orang kita ni, antara rakyat kita ni membelanjakan kesemua atau melebihi pendapatan yang kita dapat setiap bulan, dan itu sangat bahaya. Itu dari segi tabiat belanja. Mengenai simpanan pula, ya, ramai antara kita belum tidak ada tabiat menyimpan, kerana tabiat berbelanja. Dan melebihi lebih kurang 53% pula simpanan dia tak bertahan. Dia ada simpanan sikit tetapi dia tahan cuma sebulan 2 aja. Dan orang-orang macam ni, 60% daripada orang yang tidak ada cukup simpanan, mereka adalah orang golongan yang muda, yang bawah kata 40 tahun ke 35 tahun, dan mereka ini adalah kemungkinan ibu bapa muda ya, mungkin anak-anak masih kecil. So fikirkan kalau kita tak ada simpanan ya, apa akan berlaku pada anak-anak kita, pada kita pada waktu ketika itu.
Itu so sebab itu simpanan hari ni kita akan nak cakap banyak pasal simpanan ya. Kita ajar tips-tips bagaimana nak menyimpan. Dan ramai juga kalau kita tengok pun Malaysia ya, orang-orang Malaysia sekarang ni dah banyak orang panggil aging population. Maknanya warga tua sekarang ramai daripada warga muda, dan ramai akan pergi jadi tua lah. I mean population dia jadi population macam dekat Jepun, population orang tua, ramai orang tua. So di dalam statistik juga kita dapati EPF kita kalau nak tengok persara, simpanan persaraan, kita akan refer dekat KWSP sebab itu adalah simpanan untuk bersara. Dan kita dapati 50% ya pencarum yang sekarang berumur 54 tahun, belum 60 ya. 50% mereka kurang daripada 50,000. So macam mana nak hidup tu? Kalau dia kurang di situ 50,000 dalam EPF dia sikit, mungkin sebab EPF tu dia potong kan, dia paksa kita potong dari 50,000. Mungkin gaji dia banyak tu. Tetapi kalau dia ada simpanan di luar macam dalam ASB ke, dalam mana-mana simpanan, kalau ada FD ke, ada lebih daripada 50,000, insya-Allah bolehlah hidup selesa sikit. Tapi bayangkan kalau dari kita di PNB kita menggunakan macam ASB. Kita boleh tengok statistik di ASB pun, kalau anda tengok di laporan tahunan ASB, 80% daripada 10 juta, lebih kurang bawah 5,000. So maknanya apa? Kalau lah 50 EPF, 50,000 bersara, dekat ASB pun bawah 5,000, tidak cukup untuk bersara ya. Itu pun kalau tak ada hutang. Kalau ada hutang lagilah tak cukup. So banyak sangat statistik. So saya harap para penonton sekalian, pada hadirin, kita mulakan dari sekarang. Bagaimana kita nak memperbaiki kehidupan kita dan juga generasi-generasi seterusnya ya yang bakal kita lahirkan. Itulah keadaan sekarang. Dan satu lagi saya nak sebut ya Aziz, tak payah kita tengok statistik ni, kita cuma kat luar kita dengar, saya pergi kedai, saya dengar ramai orang mengeluh, ada kata wah tak ada kerja, saya terpaksa guna simpanan pun nak habis. So, kita pun dah dengar macam mana tak mampu nak beli sebab duit pun dah tak ada, kerja tak ada. Kita selalu dengar di keliling kita dalam waktu setakat ni, betul tak Aziz kita dengar? Ada, memang banyak. Yes. So sebab itulah mulakanlah perancangan kewangan anda mulai hari ini ya. Itulah saya nak share. Itulah keadaan sekarang sangat kritikal. So kita kena transform minda kita supaya perancangan kewangan ini menjadi matlamat utama kita. Okey, terima kasih Puan Nuri. Wah, ini lagi kita makin lama makin narik, makin lama makin panas kan. Okey, sekarang saya nak bawa Puan Nuri kepada kita punya pandemik sekarang lah. Kan dalam 2 tahun ni Malaysia ataupun dunia dikaitkan dengan pandemik COVID-19. Termasuk sekali Malaysia yang terkesan kan. Apabila berlakunya pandemik tu Puan Nuri, terutama kat Malaysia lah, barulah orang ramai kita tengok dia mula sedar betapa pentingnya perancangan keuangan tu untuk orang kata dia nak meneruskan kelangsungan hidup masa dalam pandemik. Okey, so tapi disebabkan waktu pandemik kadang-kadang dah terlewat sedikit lah kan. Disebabkan orang kata literasi keuangan di Malaysia tu amat rendah comparekan negara-negara di luar lah. Okey, nak tanya kepada Puan Nuri, kenapa pentingnya perancangan keuangan tu? Okey, dia macam saya sebut tadi, soalan sebelum ni, dia sangat penting perancangan keuangan ni. Sekarang ni dalam pandemik, okey, dengan ada duit yang kita ada, mungkin antara kita, saya tengok bila berlaku sesuatu, satu industri akan turun, satu industri akan naik. Macam sekarang ni kita tengok mungkin e-hailing, orang yang rider-riders ni pendapatan mereka meningkat.
Ataupun kita tak kisahlah ya, sekeliling kita ada orang ada pendapatan banyak ni. So dalam keadaan seperti ni, keadaan dalam pandemik ni, kita kena bijak ya, kita kena bijak, kita kena bertanggungjawab. Sebab kita ada komitmen-komitmen yang terpaksa kita langsaikan. So dengan ada wang yang ada sedikit yang kita ada tu ataupun banyak mana pun, kita kena bijak. Kita kena membuat pilihan ya, kita kena buat pilihan bagaimana untuk berjimat cermat. Bagaimana duit yang saya ada ni boleh orang kata last ya, boleh last lama sikit. Sebelum kita dapat pendapatan lain ya. So kita dalam perancangan kewangan untuk pengetahuan semua, memang dalam konsep perancangan kewangan setiap orang mesti ada sekurang-kurangnya 6 bulan gaji. Kalau gaji kita take home pay lah, kita jangan fikir yang Datuk tolak. Kalaulah kita gaji net kita ada 2,000. Kita mesti ada 12,000 dalam simpanan setiap masa. Maknanya mesti ada je, jangan usik. Itu adalah kita panggil tabung kecemasan. Tapi kita tak pernah terfikir pandemik itu, kita fikir kalau kita sakit ya, dulu dia kata 6 bulan, kalau kita sakit mungkin dalam 6 bulan kita boleh kerja, kita boleh cari kerja lain. Cukup je 6 bulan tu, insya-Allah boleh dapat kerja. Tapi kita tengok COVID ni dah nak masuk 2 tahun kan? 2 tahun. Nak masuk 2 tahun, betul. Bulan 3. So maknanya kalaulah sesuatu pandemik ini COVID-19, kalau 5 tahun, 10 tahun lagi kata COVID-20 ke 21 ya berlaku COVID yang lain lah ataupun pandemik variant adalah apa-apalah virus apa pun berlaku lagi pandemik sebab kita tak tahu. Kita pun tak nak cakap lah, mungkin berlaku insya-Allah kita berlaku seperti mungkin ada apa-apa je lah, apa-apa yang malapetaka berlaku. So maknanya 6 bulan sekarang Ziz tak cukup. So betul, kita kena ada sekurang-kurangnya, saya kata yang paling orang kata selesa, kita mesti ada 1 tahun gaji dalam tabungan ya, di mana duit tu kita boleh guna jika berlaku, bukan untuk kita shopping suka-suka. Jika berlaku sesuatu, jika memang tak boleh cari duit lagi, dah tak ada kerja, boleh kita bertahan untuk 1 tahun. So kita kenalah perancang kewangan, dan kita kena juga, kenapa kita kena merancang? Berapa di antara kita, termasuklah ya, saya rasa ramai di antara kita ini bercakap, bila saya cakap ni dengan orang kata sepenuh hati sebab saya telah melaluinya, dan ini adalah satu platform kita sharing lah ya, kita sharing dengan hadirin. Dari sekarang kita kena merancang bahawa tak lama lagi anak kita nak masuk sekolah, anak kita nak pergi universiti, betul tak? Kita nak merancang, kita nak beli rumah kalau yang belum beli rumah. So bila kita nak buat sesuatu ni, dia memerlukan wang, dia memerlukan duit. So kalau kita nak beli rumah, takkan kita nak cakap kita nak beli rumah lah dalam 2 tahun lagi tak beli rumah. Kita dah sediakan ke depositnya. Sebab itu ramai di antara kita, bila kita nak beli rumah, kita tak boleh beli kerana kita tak cukup wang pendahuluan. Kata apa kita buat? Kita kena pinjam duit mak ke, kita pinjam sana, pinjam sini untuk nak beli rumah. So that is not right. Itu tak betul, sebabnya dari kita mula kerja, walaupun belum kahwin ke apa, kita dah ada dah simpanan. Saya nak beli rumah nanti, saya nak beli kereta, saya nanti ada anak, nak hantar anak universiti. So kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk biaya kita punya keperluan. Sebab itu penting sangat merancang kewangan. Kita kena banyak tabung-tabung kita yang kita dah bajet. So kenalah kita kumpul dari sekarang. Walaupun sekarang baru keluar universiti, baru kerja, simpan je 100 dulu untuk menyediakan keperluan Aziz bila dalam fasa-fasa kehidupan. Itulah betul, penting kewangan. Alright Puan Nuri, memang saya sokong sangatlah Puan Nuri. Sekarang ni pun kalau kita tengok Puan Nuri
Kalau kita sebut pasal rumah, pasal nak beli rumah apa sekarang pun loan kadang-kadang bank dia tak bagi loan pun dah sampai 90% sekarang ni. Betul tak? Yes, Dalam yes. keadaan pandemik kadang-kadang 80%, 70%. So Yes. 30%, 20% nak kena cari. Kalau rumah 400,000, saya rasa memang orang kata kadang-kadang kita tak mampu lah Puan Nuri. Sebab tu kita kena menabung macam Puan Nuri kata tadilah. Kita kena menabung untuk kebahagiaan atau kesejahteraan hidup kita di masa depan. Okay. Alright. So Puan Nuri kita nak tanya. Kita pergi lagi. Lebih dalam lagi okay. Bila kita sebut pasal perancangan keuangan, selalunya dia selalu kaitkan dengan orang-orang yang berada Puan Nuri. Selalu bila kalau kita jumpa, saya pernah tanya, perancangan keuangan, you dah buat perancangan keuangan? Alah, dia kata perancangan keuangan tu untuk orang yang ada duit saja. Orang yang gaji besar saja. Kan? Okay. So, okay. Waktu yang sesuai lah Puan Nuri untuk kita membuat perancangan keuangan tu bila? Boleh Puan Nuri terangkan sikit? Kan? Okay. Sebenarnya kalau soalan tu kalau Aziz tanya saya terkesan kerana saya rasa menyesal tidak mula dari awal. Kalau kita mula dari awal, banyak benda kita boleh capai dengan tenang. Sebenarnya saya nak kongsi Aziz, masa saya bersekolah, saya bekerja di Kuangit Bank, so saya ramai kawan-kawan berbilang bangsa. Dan saya nak share, kawan saya ni nama dia Miss Tan. Nama dia. Ni cerita sebenar. Saya tanya, saya kata macam mana saya tengok you boleh apa, I tengok you banyak duit, you boleh suami dia sakit, dia boleh bayarkan suami dia 80,000 ke IJN. Masa tu saya baru masuk kerja sama. Dia boleh bayarkan Miss Tani, dia boleh bayar suami IJN punya fees 80,000. So saya tanya, saya masuk kerja sama dengan dia, gaji pun lebih kurang. Saya tak ada banyak duit tu. Lepas tu saya terfikir. So saya tanya, macam mana dia boleh menyimpan sebanyak itu? So saya belajar, dia kata, Nuri, kita daripada kecil lagi, seawal mungkin dari sekolah rendah lagi. Dia cerita kat saya, dia kata mak dia bila bagi duit belanja 10 sen. Dulu Aziz kita sekolah bukan RM5, RM2, RM1 macam budak sekarang. Dulu kita dapat 10 sen, 20 sen aja pergi sekolah. Mak saya akan bagi saya 20 sen atau kan 10 sen. Kalau saya nak beli makan mi rebus tu dekat kantin, 50 sen, 5 hari saya tak boleh belanja duit tu, saya kena kumpul. Minggu depan tu dapat 50 sen baru saya boleh makan mi di kantin. So dia share dengan saya bahawa mak dia ajar, saya bagi you 10 sen, you cuma belanja 5 sen. 5 sen you simpan. Dia dulu ada tabung buluh lah, tabung apa, ayam lah, tabung apa kan, macam-macam. So dia akan masuk 5 sen bila balik sekolah. Mak dia kata sekarang ni 5 sen. Nanti lama-lama 5 sen ni bila kumpul, lama-lama jadi banyak. So maknanya perancangan keuangan ni dia tidak payah nak tunggu kerja, gaji besar. Kita boleh didik anak kita dari sekolah lagi bagaimana membuat pilihan untuk berbelanja. Perlukah beli pensel yang cantik harga 50 sen atau perlu cuma beli pensel yang 10 sen aja? Sebab fungsinya sama. So itu kita kena didik the value of money tu. Kita kena didik dari awal. So macam kita ibu bapa, sebagai ibu bapa atau future ibu bapa yang akan menjadi ibu bapa kemudian, sebenarnya kita boleh start macam di PNB ni ada banyak kan kita bercakap pasal produk ke apa, tabung-tabung yang sangat berisiko rendah dan sangat orang kata pulangan yang bagus dan duit kita selamat kita boleh mulakan dari anak kita lahir. Kita dari mula. So kita tak kira duit. Yang saya nak sebut ialah bila kita mendapat pendapatan, dia tak kira banyak atau sikit, kita kena menabung. Kita kena put aside, tak kira banyak mana. Banyak dapat, banyaklah simpan. Sikit dapat, sikitlah simpan. Jangan pula bila sikit dapat,
tak simpan, dapat banyak, kita pun tak simpan. Itu salah. So, sebab itu, kita kena, orang kata, mendisiplinkan diri lah, Aziz, ya, untuk mulakan dalam minda kita, saya mesti simpan duit. Jangan bagi duit ni kat orang dengan cara berbelanja. Ini duit. Semua nak jadi kaya kan? Siapa kat sini tak nak jadi kaya? Sebenarnya saya tengok dalam chat. Semua siapa tak nak jadi kaya? Cuba angkat tangan dekat chat. Cuba beritahu tak nak kaya. Siapa nak kaya? Semua nak kaya kan? Semua nak kaya. Semua nak kaya. So, kalau semua nak kaya, maksudnya apa? Bila nak kaya, kita kena ada duit. Kan? Banyak duit. Untuk kita banyak duit, maknanya kita kena simpan duit. Simple aja saya punya formula. Simple sangat formulanya. So, kita cakap nak kaya, tapi kita tidak simpan. So, kita kenalah sayang duit tu tahu. Kita kena sayang. Tapi kan saya nak share jugalah. Saya tak boleh lah bercakapnya banyak saya nak share, Aziz. Dalam waktu COVID ni, cuba kita tengok, kita kerja from home, kita tengok keliling kita, betapa banyaknya barang yang kita telah beli terduduk. Tak pakai. Tak pakai. Kita kerja kat rumah, kita boleh pakai 7 helai baju seminggu, kita basuh, kita pakai balik yang kita suka. What about baju yang 1, 2, 3 almari yang kita simpan, tak pakai. So maknanya kita tak perlu semua tu. Betul tak? Betul. Tak perlu berlebihan. Duduk rumah, badan pun dah naik, makan tidur. Lama-lama baju pun tak muat. So kita simple lah. Saya pun kata, kenapalah dari dulu saya tak buat macam tu, ya. So kalau kita menggunakan produk-produk yang ada di ASNB ni, saya rasa setiap orang kata 500,000 tu agak mudah. Kalau orang bahasa Cina dia sui, dia boleh simpan 500,000. Nanti kita sangat mudah. Okay, alright. So kita pergi ke soalan lain pula, Aziz. Okay, adalah. Alright, Puan Nuri. Okay. Bila kita sebut pasal perancangan kewangan, selalunya dia berhubung kait dengan hutang. Ini tak lagi, Okey, kalau kita tengok baru-baru ni pun saya terbaca lah statistik daripada Bank Negara. Dia kata kat situ daripada tahun dah lepas sehinggalah tahun ini, jumlah yang bankrupt adalah banyak, beratus, dan ianya terlibat daripada golongan muda 24 hingga 35 tahun yang bankrupt ni. Dan dia kata penyebab utama dia adalah penggunaan kad kredit yang salah, Puan Nuri. Kan? Maklumlah yang muda-muda dia selalu guna kad kredit, kadang-kadang nak beli online pun dia pergi pakai kad kredit, dia isi minyak kereta pakai kad kredit. Okey. Puan Nuri sebagai orang yang pernah bekerja di bank dulu. Kan? Okey. Boleh Puan Nuri kongsikan sikit macam mana tips bagi yang orang dah terjebak dengan kad kredit ni, Puan Nuri? Dia orang ni mungkin dah kena tapi tak tahu macam mana bayaran dia apa kan. Dia je main sign je dulu. Okey, Puan Nuri boleh terangkan sedikit kenaan tu. Kad kredit ni sangat bahaya, ya, kalau kita tidak menggunakan dengan betul. Pada saya sekarang, ya, bila saya nampak kad kredit, saya pun ada kad kredit, ya. Saya menggunakan, kita perlu gunakan macam sekarang kita tak nak COVID kan. Kita tak nak pakai fizikal duit, pegang duit sana, tukar duit sini, tukar, tak nak pergi ATM kan. So kita boleh menggunakan kad kredit itu sebagai apa orang kata mode of payment, ya. Cara untuk pembayaran, menggantikan tunai. Ya. Itu kita gunakan kad kredit itu sebagai alternatif pembayaran untuk kita buat bayaran tidak menggunakan tunai. Dan satu lagi, kita leverage kad kredit ni. Bila kita pakai kad kredit ni, saya tahu dia ada point kan. Dia ada point. Point ni bila kita kumpul, dia boleh ditukarkan dalam bentuk voucher tunai dan voucher tunai beli barang. Dan ni ramai orang kata saya pakai kad kredit untuk point aja. Memang saya pun macam tu. Saya nasihatkan bila guna kad kredit ni, bila kita guna, katakan, so macam tadi saya dapat email, statement kad kredit saya datang. So bila kita dapat gaji, kita kena bayar semua.
Kita katakan kalau kita belanja 3,000 ke 5,000 ke, dia akan taruh minimum payment. Kan? Betul, 500. betul. Padahal kita belanja kata 3,000. Tetapi saya pun tadi dia 3,000, dia kata bayar 500 je. Dia kata terkejut pula, kenapa pula saya banyak belanja ni? Rupa-rupanya saya lupa guna bayar insurans kereta. So, dia kata bayar 500. Cuba bayangkan, hutang 3,000, bayar 500. 2,500 lagi? Yes. So, di situ kalau anda tengok saya pun tak hafal interest rate dalam kad kredit. Saya tahu dia akan berbelas peratus. So, kalau you tidak disiplin, tak apa, bayar je kad kredit, swipe. Yang bulan lepas 2,500 tak habis lagi. Bulan ni tambah lagi. Betul tak? So, dia punya interest berbelas ribu. Bila you bayar minimum bulan depan, kata 500, kemungkinan 500 tu dia dah ambil. Ataupun 300 dia ambil untuk bayar interest dulu. So, saya kata sampai kalau kita mengamalkan tabiat macam tu, sampai kita mati pun, hutang kad kredit kita takkan habis. Dan bahayanya saya ada dengar kan, ada orang mempunyai sampai 5 kad kredit. Yes, baru ni saya dengar. Ada 5 kad kredit. Dia kata saya bayar sini, tolak sini, masuk sini, saya pun tak tahu macam mana. So, selagi kita tak bayar, kita dikenakan sehingga 18% interest. And kalaulah tiba-tiba kita sakit, kita tak dapat kerja, kita kena buang kerja, apa akan jadi? Dia tidak ada tiada maaf bagimu. Dia akan jadikan kita bankrupt. So, jangan Dan saya tengok orang menggunakan kad kredit ini ke arah nak menunjukkan lifestyle. So what kind of lifestyle? Kalau kita simple dalam masa COVID ni, tak perlu pun guna kad kredit. Melainkan pergi bayar makanan aja. Betul tak? So kebanyakannya orang yang diisytiharkan muflis sebab kredit kad, sebab mereka tak mampu nak bayar kredit kad dan dia tertunggak. Yang dia bertambah-tambah. So, kalau boleh, gunakan kad kredit tu sebagai orang kata alternatif kepada tunai, tetapi jangan biarkan dia tertunggak dari bulan ke bulan. Kita kena tahu, lepas tu, yes, saya nampak memang kecemasan. From CP Lolos Xavier, dia kata kecemasan. Memang betul. So, katakan kita travel ke apa, kita tak ada bawa cash banyak, tiba-tiba tayar kita pancet ke, lepas tu kita kena bayar orang tu. Duit kita ada 100. Tayar tu, tayar kalau orang kan ada, dia ada bawa ke, ataupun kecemasan, sakit, kita boleh guna. Rosak tetapi, yes, tetapi kita boleh guna sebagai kecemasan. Sebab itulah tabungan simpanan cash kita kat ASB ke kat bank tu, bila datang statement kad kredit yang Lolos tadi pakai untuk kecemasan, kita kena gunakan untuk selesaikan jumlah kad kredit tu. Jangan bagi can dekat bank mengenakan interest yang tinggi kepada kita. Kita settle. Datang statement, kita settle. Datang statement, kita settle. So, itu kita kena disiplinkan diri. Kena disiplinkan diri. Okey, Puan Nuri, betul. Saya sokong sangat. Memang saya setuju sangat dengan Puan Nuri. Salah penggunaan ni. Selalunya orang muda ni ramai juga yang saya jumpa lah, Puan Nuri. Beli sport rim kereta. Dia pakai kad kredit. Lepas tu dia bayar ansuran, bayar sikit-sikit dia punya minimum payment. Sampai bila nak habis kan? Sebab itulah dia terkesan, kita tengok Puan Nuri dalam keadaan sekarang. Adik cakap pasal sport rim, saya ingat bila saya kena basuh kereta sendiri kan. Saya basuh kereta sendiri, saya basuh sport rim tu, pakai span basuh sport rim tu. Lepas tu saya fikir, buat apa nak tukar sport rim cantik-cantik, kena apa, bila jalan kotor juga, tak nampak pun. So, tapi kereta saya jalan juga dengan rim yang tak cantik tu kan. Tapi kalau saya cuci, pilat cantik je kan. So, itu ialah pembaziran namanya tu. Betul. Setuju sangat. Unnecessary spending. Maknanya
awak ada sport rim, tak ada sport rim, kereta tetap boleh jalan juga ya. Betul. Okey Puan Nuri. Alright, tu kita pergi kepada penggunaan kad kredit tadi ya. Okey, sekarang ni Puan Nuri kita masih lagi dalam pinjaman. Okey, sekarang ni banyak orang compare kan pinjaman kereta versus dengan pembiayaan ASB. Kan? Selalu orang kata kan, kita akan compare kan. Okey, boleh Puan Nuri detailkan sedikit lagi berkenaan dengan pinjaman kereta versus dengan pinjaman ASB. Apa beza dia? Macam mana dianya? Bagus ke, tak bagus ke? Macam mana Puan Nuri? Silakan. Oh, ni sensitif ni soalan ni. Saya kalau ditanya soalan ni, saya rasa menyesal tak sudah lah Aziz ya. Menyesal tak sudah. Betul. Saya pun ada kekesalan yang macam Puan Nuri. Ada juga ada. Sebab itu dalam semua seminar saya buat, saya mesti sentuh soalan perkara ini. Biasa je lah ya. Cuba saya nak tengok orang chat ni ya. Betul tak saya kata? Sebab pada saya memang saya fikir macam tu. Bila kita mula bekerja atau kita baru nak kerja ya, atau sebelum kerja ni mesti, kalau saya kerja nanti, kita fikir apa? Saya nak beli kereta ni. Kalau gaji kita besar sikit, kata kalau biasa new graduate dapat 2,500, tapi kita dapat kerja company multinational, katalah dapat 3-4 ribu. So, dari dulu kita ingat nak beli kereta kecil-kecil je, tiba-tiba kita katalah Pro 2 je, tiba-tiba kita gaji besar terus nak beli kereta Honda ke Toyota ke kan. So betul tak saya kata bila kita dapat gaji kita pertama, first thing yang kita fikir ialah kereta apa kita nak beli. Ada tak kita terfikir, hey, bila saya dapat gaji, bila saya kerja, saya nak simpan ASB ke, simpan kat bank ke, FD ke, ASM ke untuk bukan Meiputra, dia ada sama macam ASB lah, Amanah Saham Malaysia ya, yang harga tetap. So tak ada. Saving is not in the list. Saving is the gaji kita dapat, kita fikir nak beli kereta, kita nak berholiday, kita nak shopping. Tak ada dalam list tu simpanan. Dan saya nak beritahu ya, saya dah pesan, saya dah dapat tahu baru dah last ni baru saya tahu bahawa kita boleh tambahkan pencaruman kita dekat EPF. Katalah kita punya kita punya potongan 9%, kita boleh beritahu kat majikan yang kita boleh nak potong 15% atau 20%. Boleh. Potongan sukarela ya? Yes, sukarela. Boleh. Itu simpanan. So now, balik kepada soalan Aziz tadi, kereta. Kita tahu, dalam kita buat pinjaman ni ada hutang baik, ada hutang tak baik. Hutang baik apa? Macam hutang baik kita membina aset. Kita mampu nak bayar, dia tidak menyusahkan kita sebab dia dalam bajet kita. Tapi saya rasa pinjaman kereta ni naughty sikit. Tak baik. Kenapa? Sebab jenuh bayar hutang, ya, bayar hutang kereta selama 9 tahun. Dah habis bayar kereta, apa jadi? Kereta tu harga dia turun. Interest dah bayar 9 tahun. Tak dapat balik pun modal. Tak kira lagi maintenance. So dia hutang, kita boleh beli kereta tapi kita tidak boleh berhabis-habisan. So kita kena ada simpanan. So kalau kita nak bezakan, dulu masa saya di bank, masa kita kerja di bank, saya pun mempromosi pinjaman ASB ni. Saya panggil bukan pinjaman ASB Aziz. Ya. Yeah. Saya panggil kereta ASB. Saya kata you nak beli kereta ada 4 roda, ada aircon, atau you nak beli kereta tak ada roda, tak ada apa, tetapi kereta ASB ni sehujung tahun anda akan dapat dividen. So kalau kita ada buat kita ada buat perbandingan Aziz. Kalau kita adalah kalau kita ada duit lebihan 800
kita boleh beli 800 dah bayar-bayar tolak-tolak, kita ada 800. Kalaulah kita nak buat apa dengan 800 ni? Ada orang dia terus beli kereta yang 70,000 bayar 800. Setelah 9 tahun kereta ni pun susut nilai. Itu je dia ada. Dia tak ada simpanan. Itu beza. Kalau orang-orang macam saya dululah, Aziz pun kan, orang dulu kan beli kereta. So you habis-habisan 800, you beli kereta dah 9 tahun, kereta pun buruk. Duit dalam SB tak ada, dalam ASM pun tak ada apa. Dalam simpanan kat bank pun tak ada. Bayar je lah kereta. Itu satu. Ada pula cerdiknya orang ni, mungkin lepas ni dia cerdik. Dia memang memerlukan kereta. Dia nak beli kereta tapi dia cari kereta, dia tak mampu, kata dia nak beli Jazz kena bayar 800, tapi dia nak juga dia cari Jazz yang second hand. Orang kata terpakai, dia bayar 400. So what happened? 400 tu dia simpan dekat ASB lah katakan. So you tahu, so kereta ni memang dah susut nilai kan. So bila dia simpan dekat ASB, katakan dia simpan dekat ASB 400, tahu tak? Dia boleh terkumpul lebih kurang 53,000 selepas 9 tahun. Berbanding yang Aziz tadi beli kereta tak ada apa, tapi orang yang simpan 400 sebulan dalam ASB ke Amanah Saham Malaysia, untuk kami Putra ada Amanah Saham Malaysia seperti ASB, same Apple, dia sama, akan terkumpul 53,000 just in dalam 9 tahun aja. So, cuba fikir kalau anda telah bertukar ganti kereta 2-3 kali. Berapa ratus ribu termasuk interest anda telah rugi. Dan ada pula seorang pelabur ni, Puan, saya tak nak beli kereta, saya ambil MRT. So, saya kan, Puan, tiap-tiap bulan saya akan masuk potong gaji atau saya masuk dalam ASB, dalam simpanan ada pelaburan yang memberi pulangan lebih kurang 4.5% ke kan? Tahu tak anda semua, simpanan 800 berbanding beli kereta 800 dalam instrumen pelaburan yang berisiko rendah dan modal tidak berubah, tidak susut, 9 tahun je anda akan ada 106,000. Kalau tak percaya, pergilah gunakan financial calculator, cuba kira pada kadar 4.5% setahun, 800 sebulan untuk 9 tahun akan terkumpul 106,000. Berapa di antara kita sampailah kita meninggal dunia, kita ada 100,000. Tetapi dalam jangka hayat kita dah tukar ganti kereta 3 kali. So maknanya kalau 3 kali kita tukar ganti kereta, kalau kita peka, kalau kita menabung, kita kemungkinan saya kata boleh simpan lepas 300-400 ribu, betul tak? Kita dalam 9 tahun aja RM800 simpan boleh menjana kekayaan sebanyak 106,000. Kita dah calculate compounding effect tu. Itu. So anda fikirlah, macam saya kan, macam saya ni baru saya cakap malam tadi, nak rasa dah lama tak beli kereta kan. Lepas tu saya kata, buat apa nak beli? Saya berfikirlah, kononnya ialah biasa kan, nak rasa, tapi saya fikir buat apa saya nak tukar kereta saya dah, saya tengok tadi dah 10 tahun, tapi kereta tu saya jaga bersih, baru, macam baru walaupun dah 10 tahun. Sebab itu saya renew road tax. Semalam dapat road tax tu, dah 10 tahun. Kalau saya jual kereta tu, saya dapat susut nilai dia, saya rasa mungkin 30-40 ribu saja. Dan bila saya beli kereta baru, belum pun keluar dari showroom, 10% dah susut nilai. Betul tak? Depreciate. Betul. Dan saya kena bayar lagi interest kepada ni. Tapi sama je saya boleh bawa kereta. So I said, what for? Pakailah kereta ni selagi boleh pakai. So inilah
pemikiran kita, kita kena tahu nilai wang kita, bagaimana kita nak menggunakan duit kita, bagaimana kita nak orang kata create wealth, create kekayaan untuk diri sendiri. Daripada duit dapat, kita belanja, kita buatkan orang yang jual barang tu yang kaya daripada kita. Terus kan saya dah jadi macam tu lah. Buat apa bagi duit kat orang? Dengan berbelanja, baik saya simpan kalau tak perlu, betul tak? So bila keluar je Shopee, Lazada, 99, saya exit. Saya tak nak tengok sebab saya tak perlu apa-apa. So anda kena buat macam tu. So nilai ya, janganlah berhabisan kereta, simpanlah duit untuk anak-anak, keperluan sekarang, sekolah, universiti, education. Education is very important. You kena ada satu tabung dalam tu. Nak share satu lagi, Aziz. Yeah. Anak saya, bukanlah nak broadcast ya. Saya nak bagi sharing aja. Tahun lepas anak saya yang nombor 2 kahwin. So dia tak ada anak lagi. Saya kata, you kahwin je, kata you kena ambil satu tabung, katalah ASB 2 ke ASB 3. Saya kata suruh husband and wife tiap-tiap bulan masuk tak banyak RM100 seorang. Okay. So husband masuk RM100 dalam ASB 2. Anak saya perempuan masuk ASB RM100 tiap-tiap bulan. Saya kata itu adalah tabung education for your future kids. So saya dah kira kalaulah RM200 ya, RM200, okeylah tak nak banyak pun RM100 aja. Kalau kita simpan selama 17 tahun, bila anak pergi universiti ni, dia ada lebih kurang 35,000 terkumpul. Selama 17 tahun, cukup untuk anak ni pergi ke universiti. Tak perlu ambil pinjaman. Jangan ambil. Ni banyak yang berlaku bila anak nak pergi universiti, mak bapak tolong cari borang isi untuk mendapatkan pinjaman. So anak kita belum lagi mula kuliah dah ada hutang RM40,000. Padahal kalau mak dia merancang keuangan dari dia lahir, excited, dengan RM100 aja sudah cukup untuk membiayai pengajian mereka di universiti. Okey, so, menarik. Itulah perancangan keuangan. Merancanglah untuk apa-apa tapi kita tak mau berhutang unnecessarily ya, dan tak perlu, jangan berhutang. Okey, Puan Nuri. Ya, betul. Saya pun saya agree sangat dengan Puan Nuri. Puan atas nasihat Puan Nuri pun saya dengar selalu dia cakap, dan anak saya yang belajar yang lain pun memang saya tak ambil. Saya tak bagi buat loan kan dia. So kita memang dah simpan tadi. Okey, Puan Nuri. Itu berkenaan dengan pinjaman kereta dengan pinjaman ASB. Okey, now kita pergi lebih dalam lagi Puan Nuri. Berkenaan dengan Muflis ni sekarang. Laporan ada saya baca lah daripada laporan kajian pantauan ekonomi Malaysia pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Bank Dunia. 60% golongan Muflis adalah golongan muda. Selalunya orang bermula muda ni Puan Nuri dia memang orang kata tak boleh nak merancang dan selalunya orang kata lain boros lah. Kan? Okey, boleh Puan Nuri terangkan kenapa berlakunya kebanyakan Muflis ni kepada orang-orang yang muda yang berumur 24 hingga ataupun 35 tahun ke bawah. Okey, boleh Puan jelaskan sikit? Gaya hidup. Gaya hidup kebanyakannya ya Muflis dia kurang kesedaran. Kalau dia ada sedar pun dia buat tak sedar mengenai literasi kewangan, perancangan kewangan. Dan mereka ni banyak dimufliskan oleh kerana pinjaman pribadi, personal loan, ya, personal loan. Sebab personal loan interest rate dia sangat tinggi. Okay. Personal loan sangat tinggi dan juga pinjaman kenderaan. Hire purchase ni, pinjaman kenderaan dia ada akta tersendiri ya. Dan Aziz, kalau akta
pinjaman kenderaan ni sangat mudah untuk memufliskan orang. Dia tak bayar je, dia boleh boleh jadikan muflis bila dia jual, dia tarik kereta kita, dia dah jual kereta tarik tu, tapi sebab kereta menurun susut nilai, tapi pinjaman makin naik sebab interest, betul tak? Sebab dia flat rate, higher purchase. So, bila jadi berlaku, memang tak cukup punya lah. Memang tak cukup untuk cover loan. Lain dengan pinjaman ASB. Kalau you ASB, you ambil pinjaman, you tak guna dividen, katakan you tak nak mampu bayar, you boleh guna dividen tu, boleh settlekan pinjaman tu, atau sijil yang ada tu boleh settlekan loan, dia tidak akan jadi muflis. Tetapi kena faham ya, 32% pelanggan yang dia pendapatan dia tak banyak, bawah 5,000. Kalau kita di Kuala Lumpur ni, kalau gaji kita 3-4 ribu, kita orang kata miskin bandar lah kan. Kalau kita duduk di kampung, kita kaya raya, boleh duduk rumah banglo, rumah cantik. Tapi di bandar, sebab cost of living tinggi, walaupun gaji 5,000, kalau seorang dia bekerja satu isi rumah tak cukup. So mereka ni, yang masalah mereka ialah pinjaman yang mereka buat ni, pinjaman untuk memenuhi kehendak, nafsu lifestyle. Tak perlu nak renovate rumah cantik, rumah ada, ambil rumah, tukar ini, tukar itu. Dan banyak ya pinjaman koperasi yang diorang mereka ambil untuk apa? Untuk beli sport rim, untuk buat cantik-cantikkan kereta. So itu ialah yang masalah ramai di antara kita kurang peka ya. Perlu tak sebelum membuat sesuatu tu, perlu tak kita beli? Perlu ke kita nak ambil hutang ni? Dan jangan main-main ya, bila kita di istihar muflis, kita sukar ya untuk dapat kerja, kita sukar untuk pergi ke mana-mana, tak boleh pergi luar negara, dan banyak-banyak benda kita tidak dibenarkan buat. Dan tak cantiklah nama kita pun, nak tiba-tiba kalau muda kita dah muflis, bila kita nak ambil loan beli rumah pun tak boleh dan sebagainya. So elaklah perbelanjaan di luar kemampuan ya, di luar kemampuan. So just live simple, hidup sederhana je. Janji kita cukup, benda-benda asas kita cukup ya, makanan anak-anak kita sekolah, makanan mereka, kesihatan mereka jaga. Yang lain tu semua luxury. So sebab bila cakap pasal ni, saya malam jugalah, so saya banyak nak share ni. Saya cakap dekat anak saya, bila saya pergi dekat kemas-kemas tengok barang-barang di keliling, saya kata tengok ni, dulu beli benda ni, konon nak pakai, beli, dah simpan dalam almari, tak pakai. Kenapa tak pakai kalau dah beli? Pakai sekejap aja. So, perlu tak? Perlu tak nak beli? Ke dah ada benda yang kita boleh pakai? Sepatutnya memang tak perlu beli. Tak perlu. Banyak benda, cubalah anda semua, cuba tengok di sekeliling kita, di rumah kita, banyak benda yang kita beli, seronok kita nak beli masa sale dulu, seronok, happy sangat kita dapat beli. Tapi apa jadi sekarang? That's why dia benda shopping ni, dia punya, orang kata apa? Dia punya satisfaction atau kegembiraan tu dia sekejap aja. Macam terasa saya, Puan Nuri. Saya pun ada beli yang orang yang selalu dalam CJ Wow Shop, kayu basikal tu kan, konon nak campaign. Beli betul. Sekali 3 kali je pakai. Tak ada, nanti dia sidak kain kat situ. Sebenarnya kalau you nak exercise, kenapa you nak beli benda tu beribu? Padahal you boleh je jogging keliling rumah, yes, betul tak? Betul. Yes, and then jumpa kawan lagi bagus. Sebenarnya sangat boring ya bila beli treadmill kat rumah buat seorang-seorang, boring. Kenapa tak buat? Baik kita pergi luar jogging, tengok hijau, tengok semua lagi best. Yes, betul. And then dia free. Berapa you beli tu? 2,000. 2,000 you letak dalam ASB, dia tahun beranak, dia dapat dah dividen. dah Dia beranak. Yes. Okey, Puan Nuri. Itulah. Terima kasih. Wah, menariklah Puan Nuri cerita hari ni. Okey, Puan Nuri, sekarang ni kita pergi kepada tips pula, Puan Nuri.
Okey, boleh tak Puan Nuri kongsikan sedikit kepada penonton ataupun peserta kita hari ini tips bagaimana untuk memulakan perancangan kewangan? Dia dah tahu dah apa perancangan tadi, kewangan, dia dah tahu hutang, dia dah tahu apa. Sekarang ni minta tips daripada Puan Nuri bagaimana dia nak memulakan perancangan kewangan tu. Okay. Macam mana? Okay, first kita tulis ni. Kita tulis berapa pendapatan kita setiap bulan. Okay, berapa pendapatan kita. Dan kita tulis buat bajet. Berapa kita punya bil-bil yang kita kena mesti bayar. Bil air, bil elektrik, betul? Sekarang ni ada bil telefon. Itu bil telefon kita cakap kemudian. Ada bil, okey, 3 bil. Air, okay, berapa? Makan, minum, pakai tak payahlah, tak payah beli baju baru dah. Betul tak? So, makan, minum berapa? Berapa tinggal? Okay, berapa tinggal? Ni tak masuk lagi simpanan. So, kita kena ada, okey, tak apalah kita ada tinggal berapa ratus, 500. Saya nak mulakan, masuklah simpanan, simpanlah duit tu, tak kira lah mana. Kalau boleh kita cari instrumen yang bagi pulangan yang paling kompetitif, paling tinggi dengan ciri-ciri pelaburan yang sama dan selamat. Kita kena letaklah tak banyak, mula dengan RM50 atau RM100. Kena buat itu simpanan. Dan tip juga, kita kena disiplin, kita kena tepuk dada, tahan. Kalau tengok Shopee, Lazada, jangan beli, tak perlu. Kalau boleh uninstall, boleh tak uninstall? Cuba check tengok, siapa kata boleh uninstall. So, kita kena jangan impulse buying. Apa kalau Melayu apa impulse buying? Jangan beli secara banyak. Tak. Tiba-tiba je nak beli. Tiba-tiba nampak je nak beli. Nampak nak beli. Macam tu. Jangan. Tak perlu. Teragak je lah. Bila teragak nampak je nak beli. Tak ada dalam perancangan, tetapi sebab murah, sebab apa? Sebab orang tu beli, aku pun nak beli. So jangan impulse buying. Dan ini semua, ini saya punya tips sendirilah. My personal tips ya. Saya rasa, okey, sekarang ni banyak orang menggunakan telefon untuk cari informasi dan apa. Sebenarnya, for your information, saya telah masa dulu mula-mula COVID tu, kita boleh kurangkan TV berbayar sebab kita sekarang kan ada unlimited data, kita boleh tengok dekat YouTube, kat Facebook. So, perlukah kita bayar TV ke apa ke berbayar? Itu luxury pada saya. Kalau nak information sekarang ni, nak tengok berita pun dah boleh tengok dekat RTM punya online, Facebook, betul tak? So, perlukah kita bayar TV yang beratus ringgit, RM100? Itu satu, penjimatan. Yang keduanya, dalam merancang kewangan, tip merancang ni, cuba tengok lifestyle kita. Okey, apa lifestyle dia? Okey. Cara kita, pemakanan kita. Adakah kita ni jenis online aja? Nak beli apa, cuba tengok menu dalam phone. Order. Grab hantar. Food Panda hantar. Apa kata, sebab kita kurang merancang, kita kurang, tak pernah kita menyimpan, menabung untuk tabung kecemasan, dan kita pun tak ada tak ada 6 bulan gaji tersimpan lagi. Saya rasa mungkin kita boleh buat satu penjimatan dengan kita masak sendiri. Betul. Sangat murah sebab saya rasa sangat murah sebabnya you can cook rice, you beli ikan apa, you goreng, you cicah sambal belacan, you masak sayur pun dah sedap kan. So you tak ada bayar delivery. Boleh makan sampai malam kan? Itu boleh makan sampai boleh beli makanan untuk besok ataupun you boleh beli. Kalau saya rasa kalau kita beli benda yang dah siap, char kway teow RM7. Kalau kita beli satu kway teow baru berapa ringgit, tak sampai RM1 kot satu paket, boleh makan satu family. Itu cara-cara kita merancang keuangan kita. So lebihan tu kita boleh menabung, kita boleh simpan untuk digunakan waktu kecemasan.
Sebab kan tadi saya kata, kalau nak kaya kena simpan duit, nak ada banyak duit kena simpan. So kita janganlah bagi duit tu kat orang. Kita berjimat cermat. Itu cara, dan kita kena ada dalam minda kita, ada tak tabungan pelajaran anak kita? You pilih antara you nak Shopee, Lazada yang online shopping, ataupun you nak convert duit tu dalam, you baik pergi dekat apps My ASNB, bila teringin nak shopping aja, pergi My ASNB, masuk duit dalam akaun anak, RM50, macam tu. Ataupun buatlah direct debit untuk anak, RM1 sehari, sebulan RM30 dalam apps My ASNB. Itu shopping yang sangat sihat. Kerana duit itu akan digunakan untuk shopping bila anak pergi universiti. Itu merancang keuangan lah. So, I'm sure you all semua tahu kat mana nak buat penjimatan. Kadang-kadang perlu orang untuk ingatkan balik je. So, sebenarnya duit dalam tangan you, account you yang buat decision. You yang buat keputusan. You nak keluarkan duit tu bagi kat orang lain dan dapat barang yang boleh habis cepat atau tak guna lepas tu, atau you nak simpan duit tu untuk kegunaan you bila you perlukan. So, pilihlah. Tepuk dada, tanya selera. Okey, terima kasih Pak Nuri. Okey, sekarang ni kita pergi tips juga lagi Pak Nuri. Sekarang ni kita tengoklah bila pandemik apa semua, seluruh terkesan, seluruh negara, seluruh Malaysia. Okey, ada yang kena berhenti kerja, ada perniagaan tak boleh jalankan. Kan ada bagi yang ada tabung kecemasan, dia orang setiap anak boleh gunakanlah. Kan? Tapi yang tak ada ni, apakah tips Puan Nuri untuk dia orang gunakan untuk menangani krisis keuangan ni tadi? Macam mana digunakan perancangan keuangan ni untuk menangani krisis keuangan seperti yang berlaku sekarang? Okey, untuk kita, kalau kita nak bina tabungan, kita nak bina kekayaan, bukanlah saya kata kaya melangit ya, macam enough. Sebenarnya kita sedar tak ya Aziz? Kita sedar tak masa kita muda kerja ni, sebenarnya inilah waktu kita menyediakan diri atau menyediakan tabungan ya untuk kita bersara. Kalau dulu-dulu ni pengalaman sendiri, saya kata saya baru kerja muda lagi, tak fikir pun nak bersara. Tetapi bila tak lama lagi nak bersara, saya fikir alamak, menyesalnya saya tak simpan duit dari saya mula kerja, supaya bila saya bersara memang dah tak ada kerja. Memang saya terpaksa menggunakan simpanan yang ada aja untuk perbelanjaan. So dalam kita macam untuk financial planning ya, kalau kita rasa kita nak cepat ada tabungan, nak simpan supaya dia boleh compound, dia boleh beranak, ya, dia boleh berganda. Kalau gaji kita banyak ni, kita dah cukup untuk belanja apa-apa, mungkin kita kena cari part-time, kerja part-time, sampingan ya, pendapatan sampingan. Kita boleh jadi macam online jual, beli kuih orang ni, jual online. Masa tak bekerja, kita boleh buat online. Ataupun saya rasa macam sekarang ni banyak sangat peluang untuk menjana side income. Kalau rajin ya, kalau duduk rumah je tak ada apalah. Asyik tengok phone je tak adalah pendapatan. Kalau kita pandai pakai online tu okey. Macam saya tengok delivery macam Grab, Lalamove ke apa kan. So kalau kita rajin on weekend kita boleh buat 2-3 job, Lalamove dapatlah satu hari RM50, RM100. So duit ni kita kena simpan. Bukan bila kita ada pendapatan ekstra kita belanja. Ini yang masalah pertama. Ini masalah yang paling besar ni. Macam orang kata tepuk air kena muka sendiri peribahasa tu. Kita tepuk air kena muka saya jugalah. Saya pun terkena juga sebab biasa cakap ni, sebab ini dulu pun macam dulu tak ada pengetahuan ni.
bila kita bekerja, bila kita dapat duit lebih, macam saya dah cakap tadi, saya akan ulang lagi sampai you faham. Gaji naik, tiap-tiap tahun gaji naik. Okay, gaji naik, ada bonus, ada increment. Apa yang berlaku? Kita tukar lifestyle kita, betul tak Aziz? Betul. Kita Upgrade tukar. kereta. Tukar kereta tiba-tiba kereta ni dah lama aku kena tahu sebab kita nampak duit lebih ada. Tidak ada orang kata bila naik gaji saya kena naikkan simpanan saya. No, tak pernah. Jarang. Sebab itu dekat saya tahu dekat saya pejabat bila dia kalau ada apa-apa saya tanya bila ada kenaikan gaji atau apa, kenaikan gaji tu kita tak sangka, kita tak tahu yang datang, tak pernah ada kan. Kalau naik gaji RM100, RM100 itulah kita kena simpan. Tetapi ramai orang bila gaji naik 100, 200, kalau dulu beli kopi kedai mamak, dah ada duit lebih, dia dah tak minum kedai mamak, dia beli kopi apa? Starbucks sekarang ni. Apa-apalah. Kopi sebab cawan dia cantik, bukan dalam plastik cawan. Sebab dia ada duit lebih. So maknanya kita punya culture, kita punya attitude, kita punya apa-apalah kan. Duit lebih je kita naikkan perbelanjaan kita, ya. Naikkan perbelanjaan kita. So when your income naik, your expenses pun naik. Dan sampai bila, sampai mati pun kita tidak akan ada dana untuk menampung. Itu saya cakap ya, itu saya cakap semua kata bersara 60 ya Aziz. Okey, siapa boleh dalam cek ni, siapa garanti dia boleh bersara sampai 60? Check lah siapa. Siapa sure boleh retire at 60? Not sure. Dengan COVID ni not sure. Besok pagi tak sure kan? Bagus ni. CP lolos ni. Memang tak sure. So maksudnya adakah anda bersedia jika anda dipaksa bersara pada umur 35, 40? Kerana apa? Kerana anda dipaksa oleh majikan berhenti kerja kerana anda sakit. So what happened 20 years before when you were earning so much money? What did you do with it? Is it still with you or is it still with me who sells you things? Probably most of the money that kita earn yang 20-30 tahun dulu masa sebelum COVID, masa huha-huha, happy-happy, kita tak ada COVID, tak ada apa, gaji naik, semua pendapatan steady, tak ada kena buang kerja, 20 tahun sebelum ni, kita dapat duit belanja. So katalah saya ni pedagang, saya ni yang jual buat bisnes ni, kita beli barang ni, brand tu, brand ni. So siapa yang kaya sekarang? Saya lah. Sebab anda kerja kuat-kuat, beli barang saya, bagi duit kat saya, tapi saya peka, saya simpan kat ASB, saya lah yang kaya raya. So saya akan kata terima kasih lah Aziz kerana bekerja untuk saya. So why not you keep your money, when you retire, let your money work for you. So if you can keep 1 million, EPF 1/2 million ataupun 1/2 million pun cukup untuk bersara. Cukup bersara ya. Kalau dalam ni pun cukup bersara. So you kena ingat menabung dulu, simpanan dulu sebelum you nak berbelanja apa-apa. Itu tip lah. Sama je tip dia, tak kira lah krisis ke tak krisis Aziz. Kena menabung, put a portion dalam simpanan. Okey Puan Nuri. Alright. Tadi Puan Nuri ada sebut sikit bersara kan. Okey, now kita pergi sikit kepada topik yang bersara ni Puan Nuri. Okey. Daripada survey yang dibuat oleh kajian daripada Ringgit Plus lah, saya ada baca dia punya hasil kajian. Dia kata di Malaysia ni 45% daripada rakyat Malaysia ni tidak membuat sebarang perancangan untuk persaraan. Okey, apa komen Puan Nuri tentang kenapa pentingnya merancang persaraan? Untuk bersara. Okey, balik kepada statistik EPF ya, kita tahu ya. Sekarang ni penduduk Malaysia yang berumur 60 tahun ke atas ada 3.5 juta ya Aziz, 3.5 juta. 7 daripada 10 ahli KWSP ni dia
bila dia bersara pada umur 60, duit EPF dia kurang daripada 240,000. Kenapa saya kata 240,000? Kerana duit 240,000 adalah simpanan minima untuk bersara dengan basic keperluan, ya. Dan 3 daripada 5 ahli tadi saya sebut, dan 3 daripada 5 orang ahli EPF yang berumur 54 tahun, simpanan mereka kurang daripada 50,000. Dan ini yang saya nak sebut ni. Dan orang yang berumur 55 ke atas, dia boleh bersara pada umur 55, 56, mereka akan habiskan simpanan yang duit dapat dari EPF tu, wow, happy je, dalam masa 5 tahun. Tapi jangka hayat kita lebih dari 5 tahun selepas kita bersara. Maknanya kita tak, kalaulah sihat, kita tak mati. Purata, average, kita tak mati ramai tak mati pada umur 65. Kalau kita tahu duit kita habis dalam 5 tahun habis dan 65 kita mati, okeylah. Well taken care. Tetapi rakyat Malaysia hidup sekurang-kurangnya sampai umur 75. Maknanya kita ada lebih kurang 15 tahun hidup selepas kita bersara. So kalau kita habiskan duit kita dalam masa 5 tahun, kita nak buat apa? Kita nak dapat duit mana? Siapa nak bagi kita duit untuk makan minum? Dan ingat ya, bila kita tua, apa perbelanjaan yang paling tinggi? Medical, kesihatan. Okeylah, ada orang action. Saya ni pekerja kerajaan. Saya pesara kerajaan. Yes, you have pension. But remember, you pergi hospital free. Kalau you balik, you perlu pampers, you perlu alat sokongan, you mungkin perlu minum susu. Itu tidak dibayar oleh kerajaan. You kena guna duit apa? Duit pension you. Cukup ke pension you? Pension you tu untuk nak beli makanan lain, untuk kehidupan lain. So maknanya masa you muda ni, you kena ada EPF bias itu. You kena bina lagi satu tabung untuk menampung persaraan you. So, kos hidup kita makin tinggi. Tahu tak ya, EPF telah buat survey untuk pengetahuan semua. Pasangan warga emas sekarang, tahun lagi kalau kita nak bersara tahun 10 tahun dari sekarang, mungkin lebih ya. Ini sekarang, kalau pasangan warga emas, dia tak ada hutang, dia husband and wife ya Aziz, dia memerlukan perbelanjaan lebih kurang, dia perlu duit sebulan ya. Tak kisahlah daripada dividen simpanan atau daripada pencen ke, dia kena ada lebih kurang 3,000. Oh, dia selesa Yes. 3,000 ni ngam-ngam, cukup-cukup untuk bayar dia punya minyak, makan minum, bayar bil, cukup-cukup je untuk sepasang suami isteri bersara untuk selama 20 tahun. Untuk mendapatkan pendapatan, katalah orang yang tak ada pencen, yang kerja swasta, yang bergantung hidup pada duit EPF. Okay? So maknanya untuk menjana pendapatan 3,000 setiap bulan daripada simpanan, maknanya dividen atau dia punya interest ke, untuk dapatkan 3,000 sebulan, simpanan yang mereka perlukan ialah lebih kurang 756,000. Kalaulah, so maknanya kalau saya kata tadi banyak EPF yang kurang dari 240,000, kurang daripada 50,000, bagaimana kita nak menjanakan pendapatan ni? So maknanya janganlah ya leka, walaupun anda ada EPF, jangan rasa selesa. Anda perlu menabung di luar EPF untuk menampung kehidupan selepas bersara. So sebab itu saya kata sekejap ya, bagi saya waktu saya nak tengok. Kalau anda ada
sejuta, katakan sejuta tak kisahlah EPF campur simpanan. Actually kalau anda mula dari muda, sekejap saya tengok dekat kalkulator ni, saya nak tunjuk ya. Okey. So katalah, okey, kita kata jangan sejuta lah. Tadi kita kata EPF 200 lebih kurang 250,000. Ngam-ngam je untuk pendapat untuk hidup. Tapi kita kata kita nak menampung 500,000. Kita nak 500,000 katakan. So if you want to save, you want to ada 500,000, forget about EPF. Kalau ada EPF bonus ya. Dengan duit gaji anda nak mengumpul daripada mula bekerja sampai umur 60, anda nak ada 500,000 dalam simpanan. Kalau anda berumur 25 tahun sekarang, anda perlu cuma simpan setiap bulan RM461 sahaja. Dari umur 25 sampai 60 anda akan terkumpul, nampak tak? Nampak? Financial tak calculator. nampak. Tak nampak financial calculator. Kalau anda, siapa nak tahu, kalau umur 35 anda kena simpan lebih kurang 873. Sebab itulah pelaburan sangat penting dari awal. Kerana bila awal you tak perlu, you ada jangka masa panjang dan jumlahnya berkurang. Kecil. Itu sangat penting. Yes, so that's how. So jangan leka, buatlah tabungan setiap bulan secara konsisten. Okey, Puan Nuri. Alright, kita dah sampai juga penghujung ni. Dah tinggal 1-2 soalan je Puan Nuri ya. Okey, bila kita sebut pasal perancangan keuangan, instrumen salah satu daripada perancangan keuangan tu adalah unit amanah ya. Dan salah satu juga adalah macam tempat kita lah, unit amanah ASNB. Okey, boleh tak Puan Nuri terangkan bagaimana unit amanah ASNB ini dapat membantu dalam perancangan keuangan seseorang individu? Okey. Untuk pengetahuan semua, di ASNB, di PNB kita ada unit amanah ya. Kalau kita pernah dengar ASB untuk Bumiputera, kita ada ASM sama macam ASB untuk semua rakyat Malaysia. Setakat ini, okey, dengan untuk anda buka akaun aja, kita tidak perlu banyak sebab kita nak semua rakyat Malaysia ada sekurang-kurangnya satu unit amanah yang ni, ASB atau ASM, kerana ni berharga tetap. Dalam dunia ni hanya unit amanah di PNB yang berharga tetap. Kalau you tengok unit amanah lain ataupun unit trust di luar sana, semua harga dia berubah-ubah. Macam kita beli saham, hari ni harga lain, besok harga lain. Tetapi jika kita tidak ada simpanan lagi, kita tak ada simpanan lagi, duit kita tak cukup lagi, macam saya sebut tadi tak cukup, tak ada simpanan langsung, mulakan dengan simpanan di instrumen seperti ASB atau ASM. Dia harga tetap, you punya modal tak berubah, you simpan RM10, dia masih RM10, dia tak jadi RM8. Dan dia kita akan beri dividen setiap tahun, insya-Allah. Dividen yang dapat itu setakat ini melebihi 12 bulan fixed deposit rate ataupun simpanan tetap di bank. So maknanya dia sangat unik di mana dia bercirikan macam akaun simpanan, boleh masuk dan keluar masuk. Tetapi kalau boleh, ASB ni ialah satu ASB atau ASM ya, untuk rakyat Malaysia, untuk bangsa-bangsa lain, amanah saham Malaysia. Dia nak buka akaun RM10, lahir je baby dah boleh buka akaun. Lahir je, ada je surat beranak, ada je nombor IC atau birth cert, dah boleh buka akaun. Dan nak tambah pun RM1 kita terima. Ya. Dan kita tahu bahawa sekarang ni ya, unit amanah kita buka macam-macam. Yang ada untuk Bumiputera masih banyak untuk dilanggan. Ya. So siapa yang tak ada lagi ASB boleh buka, banyak langgan. Kita ada banyak produk ASB, SB2, SB3 dan seterusnya. Dan untuk bukan Bumiputera, kita masih ada langganan untuk kaum India. Kaum lain telah habis dijual. Keluar je, diorang dah grab secepat mungkin. So sekarang ni yang unit amanah saham Malaysia 3,
kita masih ada untuk kaum bumi, kaum India, Malaysian Indian, and you can put up to 30,000 maximum. Okay, so you boleh pergi mana-mana agent atau you boleh buat online untuk masuk duit dalam ASM3. So kalau anda pergi ke cawangan bank mana yang dia kata ASM3 tak ada untuk orang India, you boleh call kita dan kita akan betulkan. So Amanah Saham 3 harga tetap. Ya, harga tetap anda boleh masuk duit kat situ untuk kaum India sebanyak 30,000 maksimum. So anda boleh buka untuk anak 30,000, baby 30,000, abang 30,000. So you boleh masuk situ. Untuk kaum lain macam kaum bangsa lain telah habis di langgan masa kita offer dulu. Tapi untuk Bumiputera banyak lagi saya kata tadi, mulakanlah kalau anda ada ASB dan dah lama tidak mula menabung, mulalah dengan secara online. Sangat mudah sekarang dekat Mem2U boleh, CIMB Click boleh, kat My ASMB pun boleh ya. Buat di My ASMB dia percuma. Buatlah auto labur RM1 sehari, RM30 sebulan. Setiap bulan kita akan masukkan dalam akaun ASB. So banyak sangat kemudahan sekarang, sangat mudah. Sambil-sambil saya seminar pun saya boleh masuk duit dalam ASB melalui online, kata tepi boleh. So bila teringat nak shopping, baik pergi kat MySMB, masuk duit. Macam itulah. Ya. So seronok sebab dah ada apps, hari-hari kita boleh tengok berapa duit kita simpan ni. Tak cukup lah, tak cantik lah. Ada sen-sen, tak cantik lah. Kita nak cantik kan, kita tambah RM20, kita tambah lagi kan. So kita bolehlah, mulakanlah penambungan anda. So bukalah untuk anak-anak serendah RM10 aja untuk semua akaun yang kita ada ya Aziz. Dan kita sahaja di dunia ni PNB aja yang ada unit amanah yang berharga tetap. Ya? Okey Puan Nuri, nampaknya kita dah ada penghujung dah ni sesi. Sebelum tu kita rehatkan sekejap Puan Nuri. Sambil kita tengok kalau kat chat ada apa-apa soalan. Ada satu soalan ni daripada Novel apa tak pernah nama full dia ni. Selain ASM3, unit apa yang bagus untuk buat investment untuk kaum India Puan Nuri dia tanya. Okey. Selain pada ASM3. Kalau berharga ASM3. Okey, kalau ASM3 tu harga tetap. Okey, harga tetap. That is the safest because you punya principal tidak mengecil. I mean preserve your principal. Banyak lagi macam baru ni kita ada launch produk baru tetapi dia harga berubah-ubah. Macamlah macam unit trust mana-mana yang dijual oleh syarikat-syarikat lain. Tetapi soalan saya kepada anda, duit yang anda ada tu, kalau anda masuk harga berubah, dia adalah dalam jangka waktu panjang. Kita tak nak you masuk harga yang berisiko tinggi sikit. Kita ada banyak the ASN range ya untuk semua Malaysian. Terbuka kepada semua India, China, semua rakyat Malaysia. The AS Amanah Saham National Equity Range, kita ada yang SARA range, kita ada the balance imbang range dan sebagainya. Tetapi adakah risk appetite anda? Adakah anda hendak mengambil risiko sekiranya harga tu berubah-ubah? Nilai dia boleh turun dan boleh naik. Kalau anda boleh ambil risiko tu, saya rasa anda janganlah letak semua dalam unit amanah seperti itu. So just in case macam ASM3, kalau you simpan situ, in case of emergency, you punya principal is still preserve, ya, still preserve. Okay. Okey Puan Nuri, ini pun berkenaan dengan ASM3 ya. Daripada Christopher. Christopher tanya, what is the minimum amount to invest in ASM3 and the return rate? Oh, okay. ASM3. ASM ke? ASM3 for Indian. ASM3 minimum to open account is only RM10, RM10. Dan dia punya dividend so far is no less than 4% historically. Yes. 4 plus, yes, 4%. Recently we declared 4%. Alright, Puan Nuri.
kita pergi kepada soalan ya. Ada beberapa soalan Puan Nuri. Ya. Okey, daripada Ashvin Rati Satya. Dia kata berapa peratus gaji bulanan atau patut atau bagus untuk ditabung untuk masa depan? Yang kedua, adakah wang KWSP dikategori sebagai tabungan? Apa soalan nombor 2 tu? Soalan nombor 2, adakah wang KWSP dikategori sebagai tabungan? Oh yes. Okey. Sebab itu nasib baiklah kita ada KWSP ya. Itu adalah tabungan kita untuk menyediakan kita untuk masa kita bersara. Sebab itu kalau boleh jangan keluarkan duit KWSP ni. For your information, KWSP ni dia kira dividen on a daily rest ya. Dia punya dividen daily rest. So this is the money that you will use for when you retire. Nasib baik dia tolong simpankan duit kita ni supaya, so the most important thing, bila you retire, you jangan terus keluar duit tu terus belanja, beli tu beli ni, tukar kereta, tukar. No. You have to keep that money so that money keep generating dividend, yearly dividend, supaya you boleh guna monthly. Okey, ASM 3 tadi soalan pertama, berapa peratus? Kalau you tanya, sebanyak mungkin yang you mampu. Minimum probably, boleh tak kalau saya kata, mungkin saya kata 10%, EPF dah ada 10%. So you tambah lagi 10%. 9% kat EPF, 10%. Tapi kalau you boleh menabung lebih dari 10%, lagi bagus. The more you save, the better, because the longer you save, the dividend will be compounded lagi besar. Anak dia beranak banyak. So kalau lepas ni you boleh Google ya, Rule 72. Tadi saya tak sebut ya. Rule 72 ya, ialah dia kata, kalau Rule 72 kata kalau 72, okey, Rule 72 nama pun Rule 72. 72 kalaulah kita doa, kita pray yang unit amanah ASM ke ASB ke, kita ekonomi kita bagus, kita punya share market bagus, dividen PNB dapat daripada syarikat-syarikat dia melabur bagus, katalah on the average 6%. Ni for calculation sake nak explain kat you. 6%. So rule of 72 says 72 divide by 6 is 12, right? So maknanya setiap 12 tahun duit kita akan double up. Maknanya katakan hari ini saya simpan duit 10,000. Kalau saya tak keluar duit tu, saya tak keluar dividen tu, dan saya akan dapat 6% setiap tahun, dalam masa 12 tahun, duit 10,000 saya akan jadi 20,000. Siapa nak bagi 10,000 in terms of dividend? So itulah the secret of investment ya, the rule of compounding and rule 72. So sayangi duit anda. Labur, simpan. Okey, Puan Nuri, soalan daripada Fabian anak dekat. Macam saya dah maksimum bayaran untuk ASB financing. Okay. Menyebabkan saya kurang melakukan pelaburan tunai di ASB. Which one you guys prefer? ASB financing atau pelaburan tunai di ASB? Which one do you prefer? Okay. Tadi siapa nama dia? Sorry, I was Fabian. Fabian dah ada ASB financing. Ya, dia kata dah penuh bayaran. Lepas tu dia dah kurang buat pelaburan melalui cash. Maksudnya dia dah maksimum bayaran tu, maknanya gaji dia dah banyak bayar loan ke apa? Ini dia tak pasti dia tulis gini je. Okey, tak apa macam ni. Saya terangkan sedikit pasal financing ASB ni, tak banyak soalan macam tu kan. So ASB financing ni, kalau anda ambil ASB financing, kalau anda menggunakan dividen rolling, keluar dividen bayar installment, that's not healthy. The whole thing is, bila you ambil financing, you macam hutang-hutang lain, bila you ambil pinjaman, you kena bayar ansuran tu menggunakan duit sendiri. Dan bila dapat dividen dalam ASB financing tu, you kena biarkan dalam tu
supaya dia akan compound, supaya dia akan beranak. So supaya dia akan jadi, kalau ambil 100,000, dia akan jadi 200,000. Bila 200,000, rule of 72 kata kalau lagi dia tunggu lagi lama, dia akan jadi 400,000. So kalau konsep rolling dividend itu adalah salah. PNB tidak menggalakkan menggunakan konsep rolling dividend kerana you are expecting, speculating future income which is not certain, yang tak pasti akan tidak garanti. So you kena ambil ASB mengikut kemampuan poket you. Macamlah saya kata tadi, macam you beli kereta. Adakah bila you beli kereta kita, oh saya harap overtime nanti boleh cover. You beli kereta BMW, you harap overtime boleh cover. No, sebab itu you kena ambil financing mengikut kemampuan. Okay. Then kalau you mampu lagi untuk masuk tunai, lagi bagus. Sebab kalau financing emergency, you tak boleh pakai duit tu sebab dia masih dicagarkan di bank. So you ada tak duit tunai sebagai dana kecemasan? So macam tadi Fabian tu dia ada ni, tapi dia tak simpan pun tunai. So tiba-tiba you perlu duit. You nak cari kat mana? So you kenalah, sebab itu saya kata kita kena menabung secara tunai dalam satu instrumen yang selamat dan satu instrumen yang kompetitif, yang bagi kita return yang sebagus-bagusnya as compared to other instrument, ciri-ciri yang sama. Jangan saya kena be careful. Kalau anda tengok dalam phone kita, dalam YouTube, dalam apa, selalu keluar masuk 400, betul tak? Labur 400 dapat 4,000. Tak logik. Itu scam. Lepas tu ramai pula tanya saya, ASB tadi saya katakan dekat 6 juta, berapa juta tadi? 8 juta, 7 juta lebih, bawah 5,000, tapi nak pula masuk. Kononnya return lagi bagus. Kalau melabur dalam apa sekarang ni, private mandate lah, apalah. Hello. Adakah anda ada tabung yang selamat boleh keluar masuk? Ada perlu. So be careful ya, be careful dengan advertisement, dengan message yang datang-datang dalam phone you tu. Kalau you kena ada satu tabungan yang selamat, you letak 10,000, ada 10,000, dia tak hilang, tak ada tolak charge, tak ada tolak itu, tak ada tolak ini, membagi you pulangan. So you you kena berhati-hati. So kalau saya kata, kalaulah you tak ada tabungan 6 bulan gaji lagi, janganlah pergi kepada instrumen yang berisiko tinggi. Okay, alright, Puan Nuri, terima kasih. Mungkin diharap Fabian dan Rekan terjawablah persoalan dia ya. Okey, yang satu lagi ni dia bukan soalan Puan Nuri ya. Dia nak berkongsi pengalaman, dia kata. Berkongsi daripada CP Lolo Xavier ni tadi. Dia kata berkongsi pengalaman beliau yang menyertai sembang-sembang sebelum Nila mengajar beliau. Anak baru lahir pun dah boleh buat pelaburan di ASB. Ini pasti memudahkan urusan anak pada masa akan datang, terutama untuk sambung belajar. Betul. Dia kongsi dia punya ni lah, rasa dia lah ya. Okey, lagi satu Puan Nuri ya. Daripada Yuk Long Liao, dia kata apakah kelebihan ASN Equity Global yang baru launch hari tu kan? Dia kata apakah kelebihan ASN Equity Global? Silakan. Okay. ASN Equity Global adalah dana, a new fund that PNB launch ya baru-baru ini. Okay, dia tidak sama dengan nama pun ASN Amanah Saham Nasional. Dia harga berubah-ubah. Dia ini ialah dia kategori equity. Maknanya kategori equity maknanya duit yang pelabur melabur,
fund manager akan guna belikan saham-saham. Tapi bezanya dengan dana sebelum ni, nama pun global, kita akan beli saham-saham di luar negara. So PNB going international, going abroad, in the global market. So and ini ialah untuk orang yang ada risiko, yang ada high tolerance risk. Dia boleh ambil risk ni. Kalaulah bursa saham, macam bursa saham turun naik. So dia equity. Equity beli saham di bursa-bursa di luar negara. So ini dan sekarang kita offer pada RM1 kan seunit, dan dia banyak exposure, the fund allocation dia, kita banyak beli saham di luar negara. So ini ialah just another fund that PNB ni, because setiap fund ni dana ni diuruskan oleh fund manager berlainan, dan composition investment itu, instrument fund allocation tu adalah berbeza daripada satu fund ke fund yang lain, Itu ialah, tapi yang ini memang majority of the dia punya fund allocation, asset allocation dia ialah di pentas global. So the fund ni dia akan invest 75 to 99% of its global equities in equity related securities out there in international market. So ini beza dia. Alright, Puan Nuri Alright, mungkin Mr. Yuk Long Liao tu terjawab persoalannya. Okey, yang ni daripada Sanggar. Apakah beza antara ASN equity, ASN imbang dan ASN sara? Okay. So, saya kata equity banyak melabur di bursa saham. Dia punya price might fluctuate. Dia volatile, dia mengikut pasaran saham, harga saham-saham di bursa. Tadi tu yang imbang dia a bit balance. So dia tak banyaklah macam equity majority percentage pergi equity. So dia punya exposure, kalau imbang tu dia kind of balance fund. So ada equity, ada fixed income punya investment. So dia balance, dia tak adalah macam volatile macam equity. Yang sara tu pula, sara orang yang paling risiko rendah. Dia banyak kepada fixed income. Maknanya kita melabur dalam instrumen yang tidak volatile, tidak berisiko tinggi. Kita letak fixed income supaya dia stable. So the difference between equity, balance dengan sara, the difference that makes the difference is where the fund manager invest their funds in the market. So kalau equity besar, tinggi turun naik kan. So kalau balance, half year. Kalau sara banyak kepada maybe fixed income, kurang equity. Itu beza dia. So ikut selera kita. Kita nak mana. Tapi saya rasa jangan letak everything in the one basket, the eggs in one basket, because you may need the money next time, and then you kena ada juga investment in another, like in our fixed price, yang fixed price unit trust macam ASM, ASN2, ASN3, ASB, ASB2, ASB3. Only these 6 fixed price fund yang ada di dunia ni, di mana unit trust dia di peg at RM1 per unit, and at the point of withdrawal pun RM1 per unit. So kalau saya kata tadi, anda boleh kalau anda nak risiko, tapi kalau orang yang bersara, pesara, saya tidak galakkanlah. Kalau nak pun letaklah sedikitlah, maybe 5% dalam yang berisiko tinggi. Tapi kalau orang muda-muda, the beauty of our unit trust fund, you can invest, tapi you boleh buat orang kata consistent investment. Maknanya you panggil dia cost averaging. You tak payah, you boleh masuk, macam sekarang you boleh masuk 100, setiap bulan you masuk 100, tapi you kena be prepared that you want that money to grow for a long time. So the beauty of our unit trust fund di PNB, anda boleh beli sikit-sikit. Setiap bulan masuklah
equity kalau tadi nak rasa nak ada diversification, ASM pun ada, ASD ada, okeylah. Yang variable ni nak juga, mungkin market nanti recover, saya pun nak juga untung. Saya boleh masuk ASM ke macam tadi global, saya nak beli cuba, saya belilah 100, setiap bulan saya masuk 100. So every year you compose dividend. Bila you compose dividend, maknanya unit you akan bertambah. So bila unit bertambah, the average cost per unit tu akan berkurang. So bila cost you berkurang, harga dia tinggi daripada cost unit, maknanya you dah untung. So keuntungan daripada variable price ni, kemungkinan dia mungkin boleh melebihi fixed price. Tapi kena sabar, kena tunggu masa, dia ada ups and down dia, tapi bolehkah anda absorb that risk? You know what I mean? So tapi saya ingat lagi, mesti ada satu tempat duit you yang saya kata yang berisiko rendah, you boleh keluar bila you perlukan. Tiba-tiba you kena potong gaji dalam COVID ni, tiba-tiba you kena buang kerja. So you kena, you ada duit simpanan yang selamat macam ASB atau ASM lah, yang fixed price, atau you simpan di FD, kemungkinan macam tu. Yeah, so I hope I answered your question. So if you have any other further questions, you can go to our agent, or you can come to any of our branches to get more information on the fund. We'll be happy to advise you accordingly. But make sure you know the facts of the investment. Don't just listen, takut you tertipu or misrepresented. Okay? Okay, Puan Nuri, last question daripada SK. Dia kata, I have maximum my fixed price unit, ASM 1, 2 and 3. Which are the other units I should consider? I am Indian. Maknanya dia kata dia dah penuh dah ni. Kat fixed price dia, unit ASM 1, ASM 2, ASM 3. So, dia tulis tu, which are the other unit I should consider? Dia seorang Indian. Okay, kalau Indian, tadi saya kata, kalau sebenarnya untuk ASM yang 30,000 tu dah maksimum. ASM 2 wawasan. Actually for this all the fund, except for the special allocation for Indian yang 30,000, macam wawasan, dia tak ada individual limit. That depends on the availability of the hit. Kalau ada orang jual, kalau you boleh dapat, kadang-kadang online dapat tak Aziz? Kalau buat through My SND. So individual dia tak ada limit ya. Untuk ASM 2 dia tak ada limit individual. You can invest as much as possible as long as there is unit. So dalam online, kalau you buat kat My ASNB, dia kalau ada orang jual dan you dapat manage to grab the fund, you can invest. Other than kalau katakan semua tiga-tiga ni you dah tak boleh beli, maybe you want to put a little bit, not all, maybe like I said, you boleh masuk yang baru ni, ASN Equity Global. Okay, you nak yang mana? You nak yang high risk atau medium risk, atau you nak lower risk? Kalau you seorang yang tak nak ambil risiko tinggi, you are okay stable, maybe you nak beli SARA, you letaklah dalam sebulan, you letaklah 100 ke 100. Okay, let me remind you, kalau you beli melalui online, My ASNB app, okay, dia punya charge, ISC, service charge dia, initial service charge dia, much cheaper. So beli online, jangan beli di counter. Beli online, you boleh buat penjimatan dari segi initial service charge. But you can put there, but remember, variable price, you have to wait. You have to wait a few years before you break even because dia ada charge. Dan juga you should be able to take the absorb if there is any ups and down of the NAV, net asset value. So tapi kalau you kata duit you dah ada kat sini sana, so I guess you have substantial saving in our fixed price. Maybe you want to put a little bit just for diversification of your investment. Okay? Okay, Puan Nuri. Alright, nampaknya
kita dah jawab semua soalan-soalan. Nampaknya memang hangat juga hari ni. So kita dah 2 jam ni kan. Dah sejam lebih kita dah overrun dah sebenarnya. Tak apa. Janji kita sampaikan semua maklumat ya. Okey, nampaknya Puan Nuri ya. Kita dah di akhir kita punya rancangan. So akhir kata daripada Puan Nuri ataupun nasihat Puan Nuri kepada ataupun peserta-peserta kita hari ini berkenaan dengan perancangan keuangan. Silakan Puan Nuri. Last. Okey, tadi kita dah banyak bincang pentingnya perancangan keuangan. Start early. Start for your children as soon as they are born. Start for yourself. Lepas tu saya rasa you have to love your money, don't give it away. So berjimat cermat, sayangi duit. Semua nak kaya tadi, nak kaya kena ada banyak, kena simpan duit banyak. Nak simpan duit banyak macam mana? Kita jangan berbelanja dengan tak menentu. So I rasa love your money, keep it to yourself, let it grow and don't let it go. Okey, itu dia ringkas dan padat daripada Puan Nuri. Terima kasih sekali lagi ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya kita dah penghujung rancangan. Akhir kata daripada saya tutup dengan selangkap pantun. Juga ya, kita dah mulakan tadi dengan selangkap pantun dan kita akan akhirkan dengan selangkap pantun juga. Jika ada durian belah, jangan makan seorang diri. Jika ada kata yang salah, mohon maafkan sepenuh hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada kesilapan, mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi. Bye.